Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وبه نستعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menjadikan sekalian alam, dan dialah yang mempunyai kekuasaan yang mutlak. Tidak ada siapa yang boleh melebihi kuasanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai hamba, ya Allah Ta'ala menjadikan manusia hidup di bumi sebagai hamba abdi. Tujuan untuk nak melakukan amal ibadat, menunaikan tanggungjawab yang kita telah melaksanakan sebaik-baik kita sebagai umat manusia. Apakah yang diperlukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sembahyang 5 waktu. Ini tugas kita sebagai hamba. Sebab itulah kalau orang tidak dapat nak melakukan sembahyang 5 waktu sehari semalam, kata setengah ulama, secelaka-celaka manusia. Yang mereka makan nikmat Allah, guna nikmat Allah, segala-gala Tuhan memberi kepadanya, tapi mereka tidak bersyukur kepada Allah, dan mereka tidak ingat apa yang mereka gunakan, apa yang mereka pakai atas diri mereka, dengan tidak ada satu pun bayaran yang Tuhan bagi. Satu biji mata kalau kita beli berapa? Tapi bagi Allah Ta'ala bagi percuma. 12 telinga Tuhan juga bagi percuma, tak ada bayaran. Kalau kita beli kedai telinga kerah kau, tak dapat, nak gerak pun tak boleh kerah. Tapi mahal tak patut. Sebut kata benar orang tak tahu royak lah mahal. Tapi Tuhan beri saja yang ni. Boleh dengar molek nyata. Tak ada somak, tak ada apa. Malaikat hak somak tak ada arah lah. Nyada hak somak ramai-ramai pun. Misal kata, dia bukan segar belaka, tapi tak apa, saringan sudahlah belah somak saringan aja. Kalau tak somak pun tak lega.
Itu nak menunjuk kata Allah Ta'ala bagi segala-galanya berfungsi dengan cara baik. Ini nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala fil Quranul Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum, jikalau engkau bersyukur, jikalau engkau bersyukur kepada aku, apa nikmat yang aku bagi kepada kamu, la azidannakum, aku akan tambah lagi. Aku akan tambah lagi nikmat. Bukan setakat tu yang kata Tuhan nak bagi, banyak lagi Tuhan nak bagi. Kalaulah kita pandai guna, pandai bersyukur apa yang kita pakai dah hari ni. Bukan setakat nikmat yang kita guna atas diri kita, bahkan nikmat yang kita makan juga sama. Ni kadang-kadang makan muka sedap, Allah tak paling kau ya. Boleh kata makan muka sedap kau yang menguk tunduk. Kenyai sudah dah tak kata bismillah, oh sedap, mana beli, nak beli pula esok. Patutnya kata kat bismillah dulu, apa ni, alhamdulillah, syukur. Ni dah tu nak ayat kata manusia. Ya manusia lagu tu lah. Jikalau kita tidak bersyukur di atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi, inna azabi lasyadid, aku sedia bagi azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih Tuhan nak beri. Tuhan sedia bagi orang lagu ni. Kerana dia tak tahu nak bersyukur nikmat yang Tuhan bagi. Bukannya berat pun kita bersyukur. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diperdukan kepada kita, itu pun untuk kita, bekalan kita ke akhirat. Bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah. Tuhan kata kamu tak semayang, apa aku tak apa, aku tak kena azab, yang kamu kena azab. Ini sebagai umat yang bertanggungjawab, hamba yang bertanggungjawab terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita kena ingat, bumi ini pinjaman bagi kita. Tidak ada siapa pun yang kekal atas muka bumi. Walaupun dia berlagak setara mana, dia kuat setara mana, dia ego setara mana, dia tak akan kekal di bumi ini. Dia akan kembali kepada Allah. Maka di saat itulah baru ia menyesal sesudah ia kembali kepada Allah. Apakah bekalan yang dia nak mempersembahkan di hadapan Allah? Orang lain bawa belakang, orang lain bawa bekalan belakang, kita bawa tangi. Orang lain bawa bekalan belakang. Sebab akhirat ni ada tempat kekal abadi, bukan tempat pasar minggu. Bukan macam kita pergi Kuala Lumpur, bukan macam apa ni kita pergi KJB. Tempat kekal abadi, tak akan kembali mari lagi dah. Setiap manusia yang mati tak akan kembali. Banyak mana dia buat amal di dunia ini, banyak itulah bekalan dia. Itu nak menunjuk kata, sepatutnya kita sebagai umat manusia kena ada keinsafan, kesedaran bahawa kita lambat laun, besok ke lusa ke, kita akan kembali kepada Allah. Apa yang ada di dunia ini adalah pandangan mata saja. Ya, kita tengok kau tu comel, tengok kau ni comel, tengok kau tu molek, tengok kau ni molek, main mata je. Kita tidak akan kekal. Yang comel kita tak boleh ambil, tak boleh bawa. Yang kita nak bawa adalah amilus solihat, amal yang soleh, amal yang baik,
Amal yang tidak ada campur aduk dengan syirik. Itulah amalan yang baik dianggap. Dianggap sebagai amalan yang baik, amalan yang tidak ada bercampur dengan syirik. Hanya ikhlas kerana Allah apa yang kita lakukan. Ini nilai-nilai di antara seorang hamba yang baik, hamba yang taat kepada Allah. Bagaimana qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi. Nabi riwayat di antara hadis ini masa Nabi Isra wal Mi'raj. Kita pernah dengar Isra Mi'raj tak? Baca semua dia. Baca semua tak? Isra wal Mi'raj. Sesudah Nabi terima sembahyang 50 waktu, selesai sudah, sebelum dia nak turun berjumpa dengan Nabi Musa, dia raung syurga, dia raung neraka. Malaikat bawa pergi. Maka Nabi tersilar tengok di kalangan umat manusia yang akan masuk neraka yang paling banyak sekali, di kalangan golongan orang-orang yang fakir. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ittala'atul lailatul mu'raj 'ala an-nari fara'aitu aktsaru ahliha fuqara'i. Qalu ya Rasulullah minal mali? Qala la bal minal ilmi. Itu kata Nabi. Malam yang Nabi naik ke langit pada malam itu, pada bulan Mu'raj ni, Nabi tertengok kebanyakan hok duduk dalam neraka, hok nak jadi penghuni neraka. Hok nak jadi penghuni neraka, iaitu siapa dia? Di kalangan mereka itu kebanyakannya ahli fuqara. Ahli fuqara. Sahabat pun mendengung sebut kata ahli fuqara. Orang pakir masuk neraka juga kau? Orang pakir berapa dia masuk neraka? Bos takat pakir harta tak masuk neraka. Maka kata Nabi, sesudah tanyanya sahabat, ya Rasulullah, dia pakir berapa dia Rasulullah? Jawab Rasulullah kata, bukan dia pakir harta, dia pakir ilmu. Dia pakai ilmu. Kita kaya dah ilmu dah. Banyak dah, teruk dah tengah-tengah banyak belajar ilmu. Tak kau nak bawa lebih-lebih lagi orang muda. Banyak ilmunya sifat dia. Kita orang tua ni apa ada yang ilmunya. Yang Nabi kata orang yang pakai ilmu, bukan ilmu dunia, ilmu akhirat. Di hari ini kebanyakan kalau kita tengok di kalangan masyarakat umat Islam di hari ini, dia pakai ilmu agama. Dia tidak tahu bahawasanya ilmu agama inilah boleh memimpin manusia ke akhirat. Tunjuk ajar mana jalan yang salah, mana jalan yang betul, mana yang baik, mana yang tak baik, mana yang halal, mana yang haram. Itu ilmu agama. Ilmu lain dia tak rayak. Ilmu ladoni dia tak rayak. Dia tak cerita hal ni. Menyebabkan kita pakai ilmu agama ni lah, menyebabkan masjid yang luas jadi kosong. Masjid yang luas jadi kosong. Kita pakai ilmu agama, kita tidak memahami bahawa ilmu agama ini amat-amat kalau nak banding dengan ilmu-ilmu lain. Ilmu yang nak memimpin manusia kepada Allah, nak membawa manusia kepada Allah supaya dia selamat di hari akhirat. Bagaimana untuk nak menyelamatnya diri di hari akhirat? Nak menyelamatnya berapa? Kita nak menyelamat diri kita dengan berapa di akhirat?
Nak menyelamat daripada soalan mukar wa nakir. Nak menyelamat daripada gigitan ular dan kala. Nak menyelamat dengan apa? Cuba kita fikir dengan halusi, dengan logik otak yang Tuhan bagi. Kita nak menyelamat dengan apa selain pada amal yang soleh. Itu saja. Benda-benda lain tak boleh nak lawan belakang. Dah serayatlah halak dunia ni. Bisa setara mana halak dunia nak lawan dia ni tak boleh. Nak bawa alat besar mana, pistol besar mana, sigam besar mana, nak lawan tak boleh. Nak lawan tak boleh. Sikit pun nak lawan tak boleh. Selain daripada amal yang soleh ini saja untuk nak menyelamat di kalangan umat manusia. Sebab itulah kita tak terfikir perkara macam tu. Kerana kita kelemahan dalam ilmu agama. Amat-amat lemah dalam ilmu agama. Tak semacam era zaman dulu. Era zaman dulu masalah orang agama ni amat hebat, kemuncak. Tapi era zaman kita di hari ni makin kekurangan. Semakin kekurangan. Kenapa? Kerana persaingannya juga hebat. Itulah menunjuk kata kelemahan yang ada pada kita di hari ini. Tapi kita tidak menyedari apa yang kita lemah. Maka apabila keadaan begitu, yang menjawab Nabi pertanyaan sahabat, yakni sabda Nabi, maka barang siapa tiada menuntut ilmu, tiada dapat mendatang baginya seorang itu beberapa hukum ibadat. Jadi kalau kita tak menuntut ilmu, tak belajar ilmu agama, kita nak letak ibadat kita tu, nak kata sepenuh, nak kata tak boleh lagi. Nak kata kesempurnaan seseorang melakukan ibadat kepada Allah, kita tidak boleh nak jamin. Kerana banyak kelemahan yang ada pada kita. Contohnya kita kata sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu. Kalau kita ada ilmu, lain. Yang tak ada ilmu pula, lain. Beza. Beza lagu mana? Kita tak tahu nak parak bacaan kita betul ke salah. Kalau kita tak ada ilmu. Ralik kau betul belakang lah. Ralik kau betul semua. Buat lagu mana pun betul semua. Kenapa? Kerana kita tak dapat nak nilai mana yang betul, mana yang salah. Tapi apabila kita mari belajar agama, ada ilmu, kita tahulah lagu ni salah, lagu ni tak betul. Kita boleh beza lah. Sebab ilmu tadi. Tapi kalau tak ada ilmu, kita nak beza tak boleh. Baca lagu ni betul ke tidak, baca lagu ni salah ke tidak. Macam kita takbir itulah. Macam kita takbir sembahyang. Macam mana kita takbir sembahyang tu banyak juga ada kesalahan. Contohnya mau nak buat contoh. 3 contoh. Cara kena-kena. Misalnya kata, kita mari takbir sembahyang. Takbiratul ula. Maka di antara takbir biasa yang kita lapar, kita nak tahu takbir kita salah ke tak salah. Contohnya kita kata Allahu Akbar. Contoh. Yang kedua pula Allahu Akbar. Yang tiga pula Allahu Akbar. 3 perkara. Banyak sebenarnya ni semua. Tapi yang waktu ambil 3 je. Ni kita tak tahu nak beza mana betul, mana salah. Betul belakang ke salah belakang ke. Agak-agak. Salah belakang ke betul belakang. Hak saya sebut tadi. Kalau kita ada ilmu, kita boleh beza. Salah lagu ni. Tak boleh ni. Mana boleh takbir lagu tu. Daripada Allah kita tukar berbual.
Bukan setakat salah, dosa lagi boleh. Kelima ha daripada Allah kita pergi bubuh wow baris depan, baris atas. Mana? Allahu Akbar. Jalan. Tak ada bunyi ha sekabut, bunyi wu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu. Jikalau ada sedemikian tu, maka tidak sahlah sembahyang. Kita sedap dah ngarik tak ni beres dah. Golong ngarik ha beres. Beres tak mau. Tak ada tak rebeh beres. Kita beri mata kau rebeh ya. Itu dia. Kita dah agak ni dah, tak ada lain dah. Nak bawa ke akhirat dah agak kau sembahyang ya. Rupa-rupa sembahyang kita mardud, tertolak. Tak terima. Apa lagi minta teriak dengan siapa dia? Ada lagi member-member yang baik boleh tolong kita? Ada ke tak? Hodok makan nasi sekali atas muka bumi, tak kata tak ada. Satu hidangnya sebentar yang makan. Ramanya kawan, ramanya member. Takkan nak tolong, tak boleh kita kepik di akhirat ni. Tak ada orang nak tolong dah kitanya. Kalau mu tak tolong aku, nyanyilah aku. Tolonglah batu aku. Dia pun bawa tak banyak juga. Bawa lekat dinding juga. Dia pun boleh tentu juga. Comel tak comel. Takut lebih berat pada kita ke apa? Tak ada nak mengharapkan orang lain kecuali amal sendiri. Tahu amal pun tak apa. Anggapan kita contohlah tahu amal pun tak apa. Sebab dia mati ramai orang gatik. Orang nak ngatik ramai, dia tunggu nak ngatik ramai. Nak ngatik kita. Nak ngatik pun dia mau tanya dulu. Malam ni makan gapo? Borak kau cendol dengan itik, tak gerak, tak pergi pun. Ada kerja belakang. Seorang ada kerja, dua ada kerja. Kau sebut kata serati, lemu penuh. Kalau rumah-rumah buruk yang mari tu kocok. Kocok rumah. Berayak rumah. Tapi lah ni harap kau batu, tak kocok. Nak rayak atas serati dengan lemu ramai. Dia tanya dulu nak main ngatik pun. Nyata mata gelap dia lagi. Malam ni kenapa orang kira ngatik ni? Tuan rumah kata serati. Tak apa. Dia dia kat keruh pun dia penuh. Kadang-kadang tak ada yang gorek tu pergi nak ngatik dah. Ditunggu nak ngatik dah. Nak rayak terajin nak ngatik. Bagi dia tak ada kali yang malam nak tolong orang dia. Pak kita atas muka bumi pun sepatu juga. Nanti seolah kata nanti pertolongan orang dah. Bagi kita malas nak buat. Pada tak boleh ngatik kata muka bumi ni. Boleh nak ngatik 1000 sehari, boleh kalau rajin. Tak tahan nyemar tu pohon mati tu juga. Bukan tak boleh mengatik, boleh mengatik, tapi buatlah apa yang Allah Ta'ala perintah di masa hidup ni. Orang buat yang kita buat lebih baik kita sendiri. Begitulah amal ibadat yang perlu kita lakukan di dunia ini. Apa yang Nabi tengok pada malam Isra' Mi'raj, inilah puncanya. Yang banyak turun neraka di kalangan orang yang tidak ada ilmu pengetahuan agama. Dia tak tahu nak nilai amalan dia betul ke salah ke tak salah ke, dia tak tahu. Sebab tu penekanan di hari ini bukan setakat pemuda, bukan setakat kita orang veteran. Semua merangkumi. Kalau kita tengok dengan mata kita yang jelas, meninggal sembahyang dia agak budaya di zaman ini. Cuba kita tengok di pasar besar Kota Baru. Tengah malam sekarang. Masa saat begini. Masa saat begini, waktu begini. Lebih ramai lagi manusia yang tidak tahu. Tak kira laki-laki, tak kira perempuan. Ini anak kita orang Islam. Anak orang kita Islam.
Adakah kita bertanggungjawab terhadap amanah Allah? Itu amanah Allah kepada kita. Jangan kata kita yang buat amal, kita sekelamin buat amal, kita buat amal, bini kita buat amal, kita biarkan anak kita tak tahu agama. Maka kita juga akan didakwa di mahkamah Allah di akhirat kelak tentang abai amanah. Bagaimana kata Nabi? 3 perkara yang Nabi sebut. 3 perkara yang Nabi sebut. Tidak sepenuh seseorang itu, tidak sepenuh iman seseorang itu jikalau dia tidak tunaikan amanah. Tak sepenuh iman kalau kita tidak tunai amanah Allah kepada kita. Siapa amanah? Gapo dia amanah? Amanah adalah perkara yang diamanahkan Allah Ta'ala kepada kita, yakni anak. Anak kita. Kenapa kita kena jaga dia hari ini? Kenapa kita kena bentuk dia sebagaimana anak yang baik? Kita tak suka kalau tengok anak kita jadi baik. Tidak ada manusia yang tak suka, bahkan suka menjadi anak itu menjadi baik. Akan tetapi malangnya pendidik sendiri kurang faham tentang agama, kurang mengerti tentang agama, menyebabkan anak menjadi anak yang liar, anak yang angkus, anak yang rakus. Perkara ini kita tidak boleh lagi. Di hadapan Allah akan bertemu di antara anak kita dengan kita kalau kita biar amanah kita, kalau kita tidak bertanggungjawab tentang amanah. Di hari yang Allah Ta'ala buka amanah, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aku buka peluang bagi amanah. Siapa nak tutup amanah terhadap seorang, tutuplah. Maka anak dia pun bangun, pakat nak tutup dakwa ibu bapa dia kerana tak suruh agama masa dia hidup. Masa kita hidup, kita tak pernah menyuruh anak-anak kita tentang agama. Kita tak pernah ajar tentang agama. Bahkan hanya kita bela mereka, kita didik mereka dengan cara pakaian, minuman, tidur saja. Agama kita tak bagi. Inilah punca-punca yang akan menjadi manusia yang jahil akan datang. Ini dia panggil bibit-bibit ataupun benih-benih yang akan menjadi manusia yang durhaka kepada Allah akan datang selepas pada mati kita, selepas pada wafatnya kita. Ingat biar baik, kewajipan kita terhadap anak-anak dan cucu cici tak akan terlepas di bawah tanggungan kita selama mana sekali dengan kita. Sebab itu di hari ini perlunya kita menanam biar betul. Lebih-lebih lagi sembahyang 5 waktu inilah sebagaimana tubuh agama. Bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsi, terbinanya Islam atas 5 rukun. 5 rukun. Yang mau dengar sehari dua ni 6% di kalangan orang Islam kita tak pandai mengucap, tak tahu nak mengucap. 6%. Sikit ke banyak 6%? Yang tak tahu mengucap, tak tahu rukun Islam, tak tahu rukun iman, tak tahu rukun mani. Seolah-olah kita pandang mudah perkara lagi ni. Allahu Akbar. Pandangan kita umat Islam di hari ini, agama dipetik di hujung jari. Kalau ilmu dunia kita khabar kemah-kemih macam khabar dia, kita anggap ilmu agama ini tidak moden. Kita
Kita anggap ilmu agama, ilmu akhirat ini tidak boleh nak memimpin manusia. Kita anggap ilmu agama tidak boleh menjadi kaya, hartawan, jutawan. Ini pandang remis, pandang ringan kepada agama Allah. Kita tak sayang agama kita, sedangkan kita nak mati nak bawa apa? Sedangkan kita nak mengucap 2 kalimah syahadah. Itu lapar sebagaimana lapar yang mulia. Tak sudah kita dengan agama, tak boleh lari dengan agama. Akhir juga kita kena bawa agama. Tapi dunia kita lari dengan agama. Kita mengelak diri dengan agama. Kita menjauhi diri dengan agama. Dengan orang-orang agama juga. Cuba kita fikir tuan-tuan. Sayangkanlah diri kita. Sayangkan anak kita daripada azab Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu, anak kamu, ahli kamu daripada azab neraka. Sebab itulah di hari ini kelemahan ini bermaharajalela di kalangan pemuda dan pemudi. Di kalangan kita orang tua juga. Kalau kita kira kawasan pada Wongo ni, nak salah kata kampung tertua di pada Wongo ni, setahu saya kampung yang tertua dalam Kota Baru pada Wongo ni. Kalau bakal keluar hakak masjid puruk belum hujung. Ramah tak ramah? Ramah tak ramah manusia? Tapi kenapakah yang menyebabkan begini? Kerana kelemahan ilmu agama. Mereka tidak tahu nak nilai mana yang baik, mana yang tak baik. Mana yang buruk, mana yang tak buruk. Ibarat begitulah hidup ini. Ibarat perahu dalam keadaan kita berlayar di lautan yang amat dalam. Nak masuk muara manakah nak tuju akhirnya? Sebab itulah cuba kita renung dan fikir. Menyebabkan kejahilan agama ini, menyebabkan segala-gala kita tercundang dalam agama. 5 perkara yang Nabi sebut. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah. Mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap yang macam-macam yang mengucap ni. Mengucap macam-macam. Kadang-kadang bunyi asyhadu an la. Ada juga. Tak su, mengucap tak su. Dia panggil mengucap lapan nasi. Asyhadu an la itu pun tak betul dah. Apa boleh main? Kalau kita dah amal lagu tu lah semaya kau, tak sah lah semaya sebab mengucap tak betul. Yang wajib lah semaya ni. Yang wajib perkataan itu dalam sembahyang dia wajib. Di luar sunat, di luar sembahyang kita kata banyak lebih baik sunat. Di dalam sembahyang wajib. Dan mengucap tak betul, makna belum lagi. Itu lafaz yang baru. Tasdid tak ada lagi. Sebab kita anggap perkara ni mudah, remeh. Boleh buat bila-bila masa. Memanglah boleh buat bila-bila masa. Yang kita nak betul tak betul. Bila-bila masa itu boleh lah kalau kita buat betul. Yang bimbang takut tak betul. Dan tak betul Tuhan tak terima. Nak pergi jual pasar, orang tak beli. Kan ada orang beli semaya tak sepenuh. Semaya hak ringgit, ada orang beli. Nak jual weh semaya kahwin hari ni, semaya tak molek rayuk misal kata. Bawa semaya nak pergi jual dia tak betul steril dari ni. Itu nak menunjuk kata. Ni pokok yang amat besar. Pokok yang amat besar atas diri manusia. Tak boleh dielak sama sekali. Tidak ada manusia yang boleh mengelak
Yang kedua, sesudah kita mengucap wa aqimus salah, diri olehmu akan sembahyang. Diri olehmu akan sembahyang. Ni alat Islam lah kan. Alat Islam dia. Nak kenal kata orang Islam lagu ni. Ya kita duk sehodah kita Melayu tepuk dada dak untuk muja tak pecah. Oh aku ni Melayu ni, Islam ni. Dia tak tahu tanda Islam ke apa. Musim orang sembahyang kita tak sembahyang. Musim orang puasa kita tak puasa. Islam. Dia panggil orang mukmin yang berdosa. Itu menunjuk kata mendirikan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Pas sembahyang ni hak lemah sekali ni. Allahu Akbar, tak ada dah. Lemah. Sakit sikit tinggal sembahyang. Demam sikit tinggal sembahyang. Gaduh nak pergi pasar tinggal sembahyang. Kenyang tinggal sembahyang. Kenyang makan nasi tinggal sembahyang. Dia kata nak sembahyang tak boleh seorang perut. Lapar pun nak sembahyang tak boleh juga. Nak sujud tak boleh, kata kukuk. Bosan perut duk kukuk kering. Dia payah kena manusia ni. Tak makan pun sembahyang tak boleh. Kenyang pun nak sembahyang tak boleh. Dan kadang kita seolah kata amat penuh pergi melawat di hospital besar Kota Baru. Member sakit. Orang tua dah, pekak tua dah. Tapi dia ni kurang sikit sembahyang. Sebab tu patai larian juga pergi melawat orang ni. Ada juga hak patai tanya. Moga lain tanya tak apa, nak tanya lembu kubah, tak apa ayat itik, tak apa makan boleh tanya. Tapi jangan tanya sembahyang tu. Last sekali kita nyuap pelak mulut tanya. Pakai mana? Tak apa dah, 2 pinggan habis dah, dia kata. 2 pinggan habis, segar dia. Kau kan ni? Oh, 2 pinggan nasi hospital ni segar lah panggil. Tak demam belah kelik dah tu. Kita pun terpelak tanya, sembahyang lah ke mana? Hei, sembahyang tak boleh lagi. Sembahyang tak boleh lagi, nasi 2 pinggan habis dah, sembahyang tak boleh lagi. Sebab tu jangan tanya. Berbelepuk kita tanya sembahyang tu lemah dah. Nakit je naik dah, lemah dah. Jadi kau sakit semula. Hak segar tadi. Kita tanya sembahyang. Takut gitu mu dah. Tanya muka lain tak apa. Tapi jangan tanya sembahyang seperti. Apabila kita tanya sembahyang, orang hak nak segar jadi demi. Ki apa? Ki himir dia korang. Dia nyala dengan ngigar, seolah kata. Email dia kuat dengan ngigar. Bukan kuat dengan power tu. Ini menunjuk kata kita mau kau seni nak masuk surga Tuhan. Sebab kita kejap ni. Kau lagu mana? Hui, bukan main tahu. Nak masuk surga Allah ni, Tuhan nak bagi ya sebenar pun. Kau tu nak masuk dengan amal ibadat. Oh, tak larat. Tak larat pun. Kau nak masuk dengan amal ibadat yang kita buat di hari ni, tuan-tuan. Tak ada harapan sikit bu. Tak ada harapan sikit bu. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak amal itu soleh. Amal itu soleh. Pas kita boleh buat ke tidak amal soleh? Boleh. Kalau kita usaha. Ya apa-apa nak kau usaha. Jangan tidak usaha. Jangan tidak usaha. Segala-gala Tuhan nak kau usaha. Tapi setiap nak mencapai amal yang soleh, dia kena ada ilmu pengetahuan. Kalau tak ada ilmu pengetahuan, dia tak akan jadi soleh amalan seseorang. Kerana tak tahu nak beza mana yang baik, mana yang buruk, mana yang betul, mana tak betul. Itu dia. Inilah dalil tanda kita nak orang yang mendirikan sembahyang dengan cara yang betul. Kita tak nak menjadi orang yang berdosa kepada Allah.
Bagaimanakah orang yang berdosa kepada Allah, yang tak dapat nak melakukan amal yang soleh, bahkan buat main-main dengan amalan, buat mempermudah-mudahkan amalan. Yang saya nak baca dalam ayat surah tu, surah Sujjadah, yang mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Itu surah Sujjadah. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Jikalau kamu nampak, kamu tengok dia hari itu, di kalangan manusia yang berdosa kepada Allah, manusia yang durhaka kepada Allah, mereka itu berduyung-duyung, bersesak-sesak, berjujuk-jujuk, nak pergi minta ampun kepada Allah, takut-takut boleh minta ampun lagi. Ada tu yang royak boleh minta ampun di akhirat? Adakah? Hak demo-demo ustaz-ustaz duk royak tu lah. Ada boleh minta ampun di akhirat ke? Minta ampun dengan tawak amal? No, tak ada. Di akhirat Tuhan tak cakap pun nak bagi keampunan. Tuhan kata, di hari ini bukan aku nak bagi keampunan kepada kamu, aku nak hukum kamu. Jika kamu durhaka kepada aku di dunia, berjujuk-jujuk, berderet-deret nak pergi minta ampun, kemungkinan dia telinga tak ada di dunia kali. Telinga makan moga dia. Makan ke apa je? Anak-anak. Quran duk royak. Quran duk royak, buka Quran dalam tu Tuhan duk royak satu. Dalam hadis Nabi pula royak satu. Kerana dia tak berminat nak baca Quran, tak berminat nak baca hadis. Hari-hari suat khabar. Itulah Quran dia. Menyebabkan dia jadi jahil dan degil. Bersusung-susung, bersesak-sesak, berderet-deret nak pergi minta ampun kepada Allah. Takut-takut boleh lagi minta ampun. Takut ada rizak lagi boleh minta ampun. Kenapa yang nak minta ampun? Rabbana absarna wa sami'na. Dia kata, wahai Tuhan kami nampak dah ya Allah. Tak nampak guana Tuhan nak hukum bubuh neraka dah. Nampak dah api duk nyala. Seolah kata, nampak dah azab Allah. Wa sami'na, kami dah dengar dah ya Allah. Dunia ni kami tak nak dengar benar-benar baik, kami tutup telinga 12 tangan, kami bubuh jari. Kami tak nak dengar agama tak moden, tak elok, tak manis, tak selera, tak sedap. Agama tidak hebat. Kami tak nak dengar agama, kami nak dengar lagu dandut. Kami nak dengar lagu-lagu dikir barat. Ini menunjuk kata, orang royak agama kita tak nak dengar, orang khabar agama kita tak nak dengar, bahkan kita buat degil, buat tak tahu, buat dul. Ini hamba Allah macam ni. Ini hamba Allah yang bumi dok minta hari-hari nak telang orang deraka kepada Allah. 30 kali sehari duk minta. Nak minta Tuhan izin, dia nak telan manusia deraka. Macam mana dia gepa bumi di hari ni? Mari dulu dah. Mana pulau apa? Pulau Banten. Itu menunjuk kata, kita dah ngeri
beri tengok takut. Tapi tak berlaku tempat kita. Tapi kita takut. Takut berlaku demikian tu. Ini menunjukkan apabila dia takut azab Allah, dia kata dia dah nampak, dia dah tengok dah segala-gala. Farji'na na'amas salihan. Ya Allah, hantarlah kami kelik, kami nak buat amal soleh dah. Nak baik dengan Tuhan weh. Kami nak buat amal soleh dah ya Allah. Hantarlah kami balik sebentar, tak apa dah. Kami nak buat amal soleh dah. Dulu kami tak ada soleh buat amal ni. Kih kami duduk galik, kih kami kerja banyak, bisnes banyak, tugas banyak, siapa amalan nak buat soleh tak ada. Kamu masa taruh untuk makan nasi je, untuk semayang tak ada. Ni manusia minta Tuhan hantar balik walaupun sekejap waktu, sekejap masa nak buat amal soleh. Berapa kali Tuhan janji nak hantar balik? Tuhan tak sebut pun dalam Quran Tuhan nak hantar balik. Tuhan kata aku tak janji pun dengan kamu aku nak hantar balik kamu. Dia minta itu Tuhan tak terima, dia minta ini Tuhan tak terima. Dia kata hari inilah ya Allah kami baru yakin. Inna mukinun. Dulu kami tak yakin. Dulu kami tak yakin kalau puak-puak ustaz mari ceramah, puak-puak ustaz mari royak agama. Biasalah ustaz macam tu lawan dia. Itu kerja ustaz. Kerja kita lain. Tak sama kerja ustaz dan kerja kita. Tu sebut dia. Ungkapan dia. Ustaz kerja je ceramah, pergi masjid ceramah ya. Dia tak tahu. Yang kita sibuk. Dia tak tahu kita sibuk. Siapa dia tanya? Kita tak tanya pun awak sibuk tak sibuk. Ini urusan agama. Urusan Allah. Itu dia. Hari ini kami baru yakin ya Allah, dulu kami tak yakin. Kami cerca, kami caci lagi orang bawa agama. Kau ni tak best lah bawa agama. Baik bawa bloody buruk, best gatung kau pinggan, baru best. Itu dia. Baru yakin, baru dia tahu bahawa azab di hadapan mata akan bila-bila masa dia akan masuk. Last sekali dia minta dengan Allah, Tuhan tak bagi. Segala-gala Tuhan tak bagi. Last sekali dia minta nak menangis. Ada cam minta nak menangis. Dia minta lain semua Tuhan tak bagi. Dia minta nak menangis. Ya Allah kami nak menangis ya Allah. Sebab dunia dia tak pernah menangis. Dia tak pernah menangis, tak pernah sebut nama Allah, kata dia dosa banyak. Dia tak pernah tunai tanggungjawab dengan Allah. Dia lari tanggungjawab dengan Allah. Dia engkar segala-gala. Hari ini kami nak menangis ya Allah, sebab dunia kami tak menangis. Kami tak pernah pun menitik air mata di dunia ya Allah. Dan hari ini kami nak menangis. Maka malaikat pun minta doa dengan Allah. Ya Allah Tuhan kami, Engkau maha mengetahui hamba-Mu. Hamba-Mu minta nak menangis ya Allah. Kata Tuhan bagi dia menangis. Tuhan beri. Tuhan bagi dia menangis. Dia nak menangis. Lalu tu dia menangis juga sekuat-kuat menangis. Dia menangis sekuat-kuat. Air mata yang pertama air mata jernih. Air mata yang kedua air mata darah. Air mata yang tiga air mata nanah. Air mata yang keempat air mata dandut. Dah habis. Habis air mata. Jawab malaikat. Kata macam mana? Sudah habis dah. Habis dah. Kata Allah Ta'ala, hei malaikatku, kamu bawa dia ke neraka. Lahnya di situ kononnya. Maka nak bawa masuk syurga, bagi kita teriak dah ni. Akhir-akhir bawa ke neraka juga. Ingat biar baik, penghuni di dunia ni akan tinggal bila-bila masa. Rumah yang kita sayangi, tanah yang kita miliki, banyak manakah harta yang kita ada di dunia, semua kita berwidak. Sebatang karah dikeluarkan pada rumah.
Dengan tidak ada apa-apa bantuan, tidak ada escort, tak ada semua. Sebatang kara kita dihomban ke dalam kubur. Kalaulah kita meninggal perintah Allah, kita nak jawab soalan muka nakir macam mana? Macam mana nak jawab? Tuhan tak perintah pada muka nakir tanya rumah. Kalau takdir kata mati seorang hamba Allah, nama dia Muhammad bin Abdullah, contohnya, maka muka nakir dia tanya guna, muka tanya guna, siapa Tuhan kamu? Dia tak tanya, hei Muhammad, hei Abdullah, kamu mari kat sini, kamu mati ni, rumah kamu berapa buah kamu tinggal? Kereta berapa buah? Bini berapa orang? Lori banyak mana? Dia tak tanya waktu semua. Dia tak tanya waktu semua. Dia tanya tentang beriman kepada Allah. Pas kalau kita tak tunai amanah, tak tunai semayang, nak jawab juga tapi tak boleh jawab sebab dia mati tak ada iman. Tanya kali yang pertama, lagu mana? Siapa Tuhan kamu? Yang nganga juga mulut bunyi supaya nak mati. Ayah kena nyakit ke pialu lagu mana ni? Ya kebah kuat lagi, bok-bok, tapi nak kokok tak boleh. Bunyi gitu. Begitulah manusia yang tak beriman kepada Allah di hari pertanyaan malaikat. Dia nak jawab tapi tak boleh jawab kerana dia tak ada. Tanya yang kedua begitulah juga. Siapa Tuhan kamu? Yang tiga pun semacam tu juga kata. Pukul. Kata setengah ulama rapat 7 lapis bumi. Sekali dia bedal. Sekali dia bedal. Pas dia bedal sampai bila? Dia bedal sampai kiamat. Itu menunjuk kata. Ingat yang baik laki-laki ke perempuan ke, semua nak lari pada pertanyaan ini tak boleh. Manusia akan berjumpa dengan malaikat-malaikat tugasan Allah di hari itu untuk buat perhitungan dan persoalan. Dia masuk haram ke, dia masuk betul. Itu dia panggil, mudah-mudah bercakap, pekalan kubur. Dia panggil apa pekalan kubur ni? Border of immigration. Pekalan kubur. Kita masuk haram ke tak haram? Dia kena bawa pasport semayang, baru betul. Jangan bawa surat khabar, tak terima. Bawa semayang, bawa Quran. Inilah yang amat baik bagi kita umat Islam untuk memikir. InsyaAllah hamba pun tak panjanglah sebab kali pertama hamba ganti Ustaz Nasir, betul tak? Bagaimana gelaplah dapat maklumat. Hamba nama Ustaz Muhammad Zain bin Zakaria, asal Pekalan Kubur, tapi duduk di Meranti. Kalau kata Pekalan Kubur pun boleh, Meranti pun boleh. Tak apa belakalah, sebab hamba dulu dah hamba duduk Johor, duduk mengajar di Johor. Tapi mau balik ke Demak kampung pula untuk sebagaimana kita nak bangkit, sebagaimana orang kita menjadi orang yang lebih sepenuh dalam agama. Kalau kita kembali pak demo yang maju, pak kita agama lemah. Ni kita bangkit menggiatkan pak kita untuk membangunkan jiwa semangat sebagaimana kita orang Islam. Tanamkanlah Islam. Ini adalah amanah Allah kepada kita sekalian, laki-laki, perempuan dan pemuda dan pemudi. Islamlah Tuhan akan tanya. Memati atas agama apa? Kita nak agama Islam. Hak Islam suruh lari pula. Jangan kita bercakap saja. Biar duduk dalam hati segenap jiwa manusia. Tanamkanlah benih yang berharga ini. Mudah-mudahan kita tak akan rugi di akhirat. Di hari kita dikebumikan oleh seseorang, insya-Allah kita akan sambung lain kali. Jika ada masa, kita akan berjumpa lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masalah apa?
Kita buka 5 minit untuk persoalan masalah. Syul masalah. Adakah? Ada pertanyaan? Ya? Takbir, takbir itu sebenar kan? Lupa nak royak mujur. Alhamdulillah, syukur, terima kasih. Yang hak sebenar, tambah sikit deh. Yang hak sebenar, perhati malik. Perhati malik. Hak sebenar, Allahu Akbar. Tu hak sebenar. Perhati malik. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Tak silap aku tu. Tak silap aku tu. Dia sebab kaf, bukan qaf. Kaf. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Kau lewat orang habis. InsyaAllah. Faham deh. Faham ambil sebutir dulu. Boleh sebutir dulu. InsyaAllah kita sambung lain kali jika ada masa dan ketika. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وصلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم.